Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Pengerusi, panel hakim, saudara dan saudari. Catatan Profesor Naqib Al-Atas membuktikan sejak awal tamadun manusia terbina, kita sudah mula menjadikan sungai sebagai sumber kehidupan. Bermula dari Sungai Tigris di Euphrates, lembah Sungai Nile ketika tamadun Mesir Purba, Sungai Indus di India dan Sungai Huanghe ketika tamadun Cina. Semua ini membuktikan betapa penting sungai buat peradaban manusia. Namun, semakin hari semakin kita terlupa mukadimah sebuah cerita sehinggakan sungai yang ada hari ini tidak lagi kita jaga. Maka, atas semangat nilai masyarakat madani, mari kita telusuri lorong bervisi Sungai Dilestari, cerminan sahsiah terpuji. Saudara dan saudari, Roderick Wilson dalam makalahnya berjudul Turbulent Streams and Environmental History of Japan's Rivers telah menjelaskan panjang berkaitan kepentingan sungai yang menjadi sumber air terpenting dalam diversiti alam. Sungai yang terabai pada akhirnya akan meruntuhkan sebuah tamadun kerana disitulah tonggak kelangsungan kehidupan. Sesungguhnya, begitu banyak sungai yang disakiti hari ini yang perlu dilestarikan semula akibat kerakusan tangan-tangan manusia. Maka, 3 solusi melestarikan sungai akan saya kongsi bagi mencerminkan sahsiah manusiawi yang terpuji. Pertama, undang-undang di Kod Kuasa Sungai terpelihara. Tidak dinafikan negara kita mempunyai undang-undang yang melindungi alam seperti Akta Kualiti Alam Sekitar 1974. Namun, adakah undang-undang ini berjaya dikuatkuasakan dengan sebaiknya? Jika benar undang-undang ini berjadi kuat kuasa, mengapa sehingga hari ini pelaku yang mencemarkan Sungai Kim Kim masih dibiarkan bebas di luar sana? Jika benar undang-undang dikuat kuasa, mengapa lebih 80% sungai di bandar mati dipenuhi sisa? Semua ini berlaku kerana kita punya undang-undang tetapi malang lemah dalam mendakwa si pencemar sungai durjana. Maka kuncinya hanya satu, kuat kuasakan undang-undang sebaiknya. Saudara, kedua, pendidikan alam sekitar disemai, kesedaran rakyat dituai. Sejak di bangku persekolahan, kita sudah mula didedahkan tentang kepentingan menjaga sungai dalam mata pelajaran sains. Namun, di manakah punca dan silapnya yang menatijahkan pencemaran sungai terus berlaku sehingga 300,000 tan sampah dibuang setiap tahun ke dalam sungai? Saya yakin puncanya hanya satu, iaitu kekurangan dalam penyampaian pendidikan alam sekitar di sekolah dan kegagalan praktikaliti di luar sekolah. Kita terlalu rakus memedal minda setiap anak dengan fakta tetapi terlupa untuk memberikan tumpuan kepada pengalaman dan pelaksanaan. Saudara dan saudari, ketiga, budaya keluarga peduli melahirkan generasi bervisi. Kita selalu didedangkan dengan peribahasa bagaimana acuan, begitulah kuihnya dan kemana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi. Peribahasa ini sudah cukup menyimpulkan bahawa jika ibu bapa gagal mempamerkan sahsiah yang terpuji dalam menjaga kebersihan sungai, nescaya kita tidak perlu bermimpi untuk melihat kelestarian sungai dapat dicapai. Disebabkan itulah, ibu bapa mempunyai peranan paling besar dalam memastikan negara dapat melahirkan generasi yang cinta akan sungai dapat ditampilkan. Saudara, konklusinya, jangan biarkan ayam direban di sambar helang, jangan biarkan padi di tangan menjadi lalang, kerana sudah tiba masanya kita beringat sebelum terlambat. Jangan kita menunggu sehingga satu masa kita sudah tidak ada sumber bekalan air bersih, barulah kita mula terengadah. Sesungguhnya, tidak hina jika kita peduli pada sungai kita. Tidak keji jika kita terus memastikan sungai kita terjaga. Kerana pada akhirnya, inilah tonggak yang menjadikan kita hidup dengan lebih selesa. Semoga kita mampu mewariskan pusaka sungai yang lestari buat generasi kita yang seterusnya. Sekian, terima kasih.